أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik dan hidayah boleh kita mai ke masjid untuk mempelajari isi-isi kandungan yang ada dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Taala buka hati kita, boleh kita faham kanak-kanak ayatnya dan boleh kita wa amal seterusnya insya-Allah taala. Dan kita selalu ingat bahawa kita ataupun majlis yang kita ada ni majlis yang liputi oleh ar-rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat-malaikat bersama dengan kita, dan Allah Taala ada sebut nama kita seorang-seorang di khalaik yang ramai daripada ahli langit, seperti mana yang kita selalu dengar hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa ghasyiathumur rahmah. Alhamdulillah, ada pun ayat yang kita nak ngaji hari ini sambungnya daripada suratul An'am, dan iaitu ayat yang ke-7. Ayat yang kena hingga setengah lagi boleh ke sampai pada ayat yang 11 atau 12 insya-Allah taala daripada suratul An'am. Baik, kita baca dulu dan supaya kita sama-sama mendapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu satu huruf Allah Taala akan bagi 10 hasanah. Dia akan 10 hasanah. Satu huruf 10 hasanah insya-Allah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.
walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna 'alaihim ma yalbisun walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. 7, 8, 9 baris. Ayat kita baca ni 9 baris, iaitu ayat yang ke hingga sampai kepada ayat yang ke-11. Terasa hari ini itu kita ambil qadar ni lah. Tu pun berasa banyak dah. Ayat-ayat Allah SWT yang nak beritahu kepada kita apa dia kandung dia dalam perkataan dia. InsyaAllah kita akan sama-sama dan mempelajari satu persatu insyaAllah. Mari kita tengok sekaligus dulu sebagai terjemah. Terjemah harfiah. Terjemah seko-seko. Paling kurang kita boleh tahu Allah Ta'ala atur perkataan dia serupa ke tak dengan manusia-manusia yang lain. Walau nazzalna alaika, dan jikalau kami turunkan ke atas engkau kitaban, satu kitab, fi qirtasin, pada kertas, falamasuhu, maka mereka itu sentuhnya biaidihim, dengan tangan mereka sendiri. Laqala allazina kafaru, nascaya berkata orang-orang kafir, in hadza, tidak adalah ini illa sihrun mubin, melainkan sihir yang nyata. Wa qalu, dan mereka itu berkata, laula unzila alaihi malakun, jikalau diturun ke atasnya malaikat, walau anzalna malakan, dan jikalau kami turunkan malaikat, laqudiyal amru, nascaya diqadakan perkara, thumma la yunzaru, kemudian tidak diberi tempoh lagi. Walau ja'alnahu malakan, dan jikalau kami jadikannya malaikat, la ja'alnahu rajulan, nah saya kami jadikannya laki-laki. Wala labasna alaihim, dan kami akan meragu-ragukan ke atas mereka.
ma yalbisun, sebagaimana mereka ragu. Walaqad istuhzi'a, dan sesungguhnya jikalau walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika, dan sesungguhnya dipersendakan dengan rasul-rasul sebelum engkau. Fahaqa billazina sakhiru minhum, maka mendapatilah orang-orang yang mendusta daripada mereka, maka nubihi, apa yang adalah mereka itu dengannya, yastahzi'un, mereka bersenda-senda. Kul, katakanlah, siru fil ardi, jalanlah kamu di muka bumi, semanzuru, kemudian kamu perhatilah, kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana adalah akibat orang-orang yang mendusta. Qul, katakanlah, liman ma fis samawati wal ard, bagi siapa perkara-perkara di langit-langit, wal ardi, dan di bumi. Qul lillah, katakanlah kesemua itu untuk Allah. Kataba ala nafsihi, yang ia tulis ke atas dirinya, ar-rahmah, rahmat. La yajma'annakum, demi sungguhnya ia akan kumpulkan kamu, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. La raiba fihi, tidak syak padanya. Alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang telah mereka itu merugi diri mereka, fahum la yu'minun, maka mereka tidak menjadi orang mukmin. Itu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dah sepitah lalu, seko-seko ada kita dengar, tak supalah dengan ayat-ayat orang lain, walaupun bijak setara mana pun. Kita sangat-sangat apa, hati manusia, hati mukmin tak apabila dengar baca Al-Quran, berasa nak dengar, berasa seronok, berasa tenang, berasa supaya kita duduk dengan Tuhan. Ya, kita kalau kita nak duduk dengan Tuhan, kita baca Quran serta perhati, baru duduk dengan Tuhan. Kalau kita baca Quran tak ada perhati, ataupun ada tujuan bukan lillah, dia panggil tak duduk dengan Tuhan. Duduk dengan Tuhan tu dia panggil kita buat baca Quran ataupun apa saja, tapi berikhlas, tadabbur, perhati daripada Allah, maka itulah orang panggil kita duduk dengan Tuhan. Tu ayat Allah SWT yang kita baca saat ini. Mari kita tengok tafsir dengan secara tafsili daripada tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ni. Dia nak kupas ayat yang kita baca saat ini, nak kita faham lebih dah mendalam lagi, dan moga-moga kita boleh reti lah ayat-ayat, seko-seko ayat ni ada arti. Quran ni wa seko ada arti, wa duk dulu, wa duk dia, dia ada kuamai apa ni. Tak ada ayat lain ataupun kata lain, dia hanya Al-Quran. Kelimah semua seko dulu, jatuh ke dia, ia ada arti, ada kuamai. Pak kita nak faham tu, kita nak baca sok mudah, tapi kita tak faham.
Ni kita ngaji nak faham. Kan boleh Allah Taala tok sini kelimah wa dulu. Tok wa ke dia, tok soma, tok tu, tok ni. Tiap-tiap kelimah. Sebab tu lah panggil tiap-tiap kelimah tu ada memberi arti banyak. Hingga sampai tu kitab beribu-ribu ni ialah daripada kelimah ni. Ada setengah ulama dia ambil satu kelimah. Mai duk kaji, mai duk teh, mai duk cek tengok. Itu apa panggil ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ilmu yang sangat luas lah. Ayat yang kita nak baca saat ni, satu daripada ni tu ayat duk cerita tentang dengan orang panggil orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak daripada awal lagi. Maka sebagai sambungan ayat tu yang Allah Taala kata, walau walau nazzalna alaika kitaban fi qirtas. Sebelum pada ayat ni yang Allah Taala kata alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim. Mengapa dia ayat tu? Maknanya yang Allah Ta'ala tanya sini, adakah mereka itu tidak perhati dan umat-umat dulu Tuhan wi kekayaan, Tuhan wi kebesaran, Tuhan wi kehebatan, Tuhan wi segala-gala. Dan begitu juga Allah Ta'ala waktu turun daripada langit itu segala orang panggil air yang banyak, hujan timbul, timbul sungai timbul, orang panggil dia boleh ambil faedah daripada benda-benda tu hingga sampai hidup mewah. Itu dia. Tetapi juga mereka akhirnya mereka deraka kepada Allah SWT. Apa hujah jatuh? Walau sini satu lagi sebagai sambungan ayat itu, iaitu walau nazzalna alaika kitaban. Ini di antara ayat yang nak cerita tentang dengan degil orang kafir, musyrikun semua lah. Degil musyrikun, kufar. Maka Tuhan kata walau nazzalna alaika kitaban fi qirtas. Kalau kami waktu turun kepada mereka itu, ya dak menetek ayat-ayat Allah yang tak seberiman daripada musyrikin kufar semua lah. Kalau kami waktu turun selah kitab ni mana selah sekeping ataupun kitab sebuah ataupun selah termasuk daripada kalau kami waktu turun kitab fi qirtas pada kertas ni boleh tengok. Tengok Tuhan nak ayat kata oleh kerana degil orang musyrikun ni, kalau kami waktu ambil kertas dia tengok falamasuhu biaidihim, dia boleh pegang dengan tangan dia sendiri. Apa yang dia kata? Apabila Allah Ta'ala mari hantar Nabi itu ialah manusia supaya dia, maka macam-macam lah dia kata. Walaupun gitu dia kata, jikalau Allah Ta'ala waktu turun sebuah kitab, dia boleh pegang dengan apa ni? Dengan tangan dia sendiri. Laqala allazina kafaru, saya berkata orang-orang kafir, apa dia kata? In hadza illa sihrun mubin. Orang kafir dia tu seberiman, dia cari macam-macam helah. Helah tak ada cari helah. Orang itu seberiman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ada. Dia macam-macam cari. Ada cari helah gitu, helah gini. Dia. Dia cari helah gitu, helah gini bukan dia tak faham. Bukan dia tak reti.
Dia kata sini bukanlah dia tolak situ li kusurin fi ma ji'ta bihim ataupun li jahlin kerana dia jahil dia tak kerti. Dah, bukan dia tak kerti. Saja dia pasal ada sifat dia panggil zulmun wa baghyun. Ada sifat zalim, sifat deki, sifat hasad. Dia ada dalam hati dia. Maka dia tolak. Dan walaupun Tuhan kata Tuhan awak bagi sebuah kitab, dia boleh pergi dengan tangan dia sendiri pun, dia tak percaya juga. Nah, percaya kata, oi bukan dia ni. In haza sihrun mubin, ni bukan dia ni. Ini ada sihir ni. Ni sebab tu dia kata Quran ni sihir. Dia sihir kan tu. Benar Quran ni daripada orang yang paling bijak dari segi bahasa pun nak buat taklif sebuah Quran. Yang Rasulullah buat mari. Ayat dah sebut sasa ni. Mereka sendiri heran tapi dia tahu ni sihir. Dia orang panggil tak ada helah lain. Maka sutrik untuk nak jawab benda tu kata ni adalah sihir. Jelas-jelas sihir. Sihrun mubin, sihir jatuh. Tu. Orang yang tak seterima ayat Allah Ta'ala tu gitulah. Daripada golongan musyrikin, golongan kufar, ya bukan dia tak tahu, tapi kerana dia ada perasaan orang panggil inat ataupun degil. Laqala alladzina kafaru, saya berkatalah oleh orang-orang kafir tadi, zulman wa uluwan, kerana takabbur dia dan kerana zalim dia, lalu dia kata in haza illa sihrun mubin. Bukan. Ini sihir. Perkataan sihir. Sihir sebab dan mereka tak pandai nak sihir. Lalu dia kata ini adalah sihir. Illa sihrun mubin. Wa qalu, dan mereka itu berkata lagi. Ni kalau Tuhan buat turun, kita boleh pergi ke tangan, boleh tengok. Dia kata sihir. Lepas tu dia kata pula lagi. Ya, cari jalan, macam-macam jalan lah. Orang panggil. Wa qalu laula unzila alaihi malakun. Dan mereka itu berkata lagi, kerana degil dia tu. Kerana dia tu sepakat akal dia tu. Laula unzila alaihi malakun, jikalau diturun ke atasnya malaikat. Kalau wasa Muhammad ni mari dengan malaikat, malaikat mari sekali dengan Muhammad. Dia kalau diturun ke atasnya, ke atas Muhammad tu, malakun, seorang malaikat duduk sekama dia, duduk dakwah sekali dengan dia, mari duduk tolong dia, duduk bantu dia. Ya tahu anna risalat Allah la takuna illa ala aidil malaikah. Risalah Allah Ta'ala ni, Quran Allah Ta'ala ni, dia tak boleh jadi kat atas manusia. Dia kena malaikat lah. Kalau malaikat turun mari bersama dengan Muhammad tu, aku nak percaya. Itu dia. Tu dia panggil, dia dalih. Dalih orang kafir tu seberiman. Dalih orang musyrikun tu seberiman. Maka macam-macam dalih. Kalau malaikat mari sekali dengan Muhammad, mari royak kata ni Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai surah tu, dia buat kami nak ikut ni tak lah. Itu dia panggil benda hak yang dia show suruh turun, suruh malaikat tu mari genjan, mari saksi ke atas Nabi Muhammad. Laula unzila alaihi malakun, jikalau diturun ke atasnya malaikat, malaikat sama dengan Muhammad mari duk tolong dia. Maka Allah Ta'ala kata sini, walau anzalna malakan, dan jikalau kami turunkan malaikat. Kalulah Allah Ta'ala waktu turun malaikat. Jadi orang panggil dia tak ada guna lah. Nasbah Allah Ta'ala dia tahu. Kalau malaikat, maknanya kata orang debel, mari, paksa, suruh mu kena beriman dengan Muhammad. Jadi maknanya beriman bukan beriman dengan hati nak dak. Beriman dengan takut. Beriman dengan kena ugut. Jadi bukan beriman lillah dak. Tu sebab tu saya kata, Tuhan tahu kalau waktu turun malaikat pun
Bukan dia berimeh. Ya kalau nak berimeh itu. Tuhan tak latih waktu malaikat. Tapi kalau waktu malaikat, mana kali dia berimeh pun. Dia berimeh bukan kerana dia takut. Bukan dia berimeh kerana Allah dah, kerana takut pada Allah dah, kerana dia takut pada malaikat. Ya tawalau anzalna malakan, dan kalau kami turunkan malaikat. Waktu turun malaikat turun, bawa risalah Allah Taala tak ni. Lakadal iman la yasduru an ma'rifatin bil haqqi. Dah caya berimeh saat ni tidak keluar daripada hati hak yang seroti. Ya berimeh lah, ada malaikat mari. Tahu tak malaikat? Ada malaikat. Ya malaikat bukan serupa manusia. Malaikat, seorang malaikat sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis oleh ahlul ilmi, malaikat Jibril tu sendiri tu, Jibril tu Paul malaikat Jibril. Yang mana Nabi pernah berjumpa. Waktu turun pada panggil Iqra tu, waktu Jibril mari sendiri. Pak Jibril ni sebagaimana yang disifatkan ialah dia ada mempunyai 700 sayap. 700 sayap. Belah mana tak tahu. Sadaq khoya. Cuma dia bagi disebut kata Jibril tu ada 700 sayap. Dan selagi tu panggil disifatkan Jibril dia besar kecil dia setara mana? Dia kata besar Jibril ni ialah ambil daripada syahbatai uzunai hatta qafah. Besar dia tu ialah ambil daripada telinga sampai tekak ni sama luas dengan masyriq wal maghrib. Maknanya naik matahari mana, jatuh matahari mana. Luas tu samanya dengan telinga tekak Jibril. Luas. Lepas tu tubuh badan besar lagi ya. Tu nak ayat besar Jibril. Lepas tu kalau Jibril turun mari, bukan nak berimeh dengan Allah Subhanahu Wa Taala dak. Pakai takut ke benda tu orang bagi daripada dah. Jadi sebab tu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak tahu turun malaikat. Mana hatta manusia melalui wahyu dia ni. Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni supaya nak tahu manusia nak berimeh ke tak dengan ayat dia. Kalau Tuhan nak berimeh waktu malaikat tak ada masalah. Pakai gigi kejut gitu dah malaikat dia turun, bukan dia turun kerana satu-satu benda baik. Kalau Allah Taala hantar malaikat. Sebab itulah sini tu nak ayat kata malaikat. Malaikat bukan benda kecil. Dia bukan benda manusia boleh tengok. Manusia tak boleh tengok malaikat. Tu. Walau anzalna malakan, jikalau kami turunkan malaikat sama dengan Rasulullah membawa risalah misalnya, lakanal iman la yasduru an ma'rifatin bil haqq. Nasaya manusia tak berimeh dengan sebenar. Berimeh kan takut. Berimeh kan takut. Berimeh dengan benda yang nampak tengok. Sedangkan benda yang nampak tengok tu la yang fa'u syai'an. Dan benda yang nampak tengok tak boleh buat apa. Kalau tak berimeh dengan Allah, berimeh dengan benda tengok. Misalnya benda pada malaikat atau kepada apa saja yang boleh tengok ni. Kalau yang berimeh, benda tu boleh buat kepada seseorang tak? Dia tak boleh buat kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebab itulah orang panggil berimeh dengan perkara gaib ni adalah dan lebih penting daripada berimeh dengan benda yang dapat tengok. Dan sebab tu Allah Taala tak turun dan malaikat. Dan kalau waktu malaikat dia nampak tengok tu, dia kerana takut pada malaikat. Dia panggil ni di antara dia panggil sunnatullah. Sunnatullah begitu kan. Walau anzalna malakan, dan jikalau kami turun malaikat, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan, dan jikalau kami jadikannya malaikat, nah saya kami jadikan seorang laki-laki juga. Kalau takdirnya Allah Ta'ala nak turun malaikat sendiri suruh dakwah pada manusia, dah saya Tuhan jadi rupa laki-laki juga. Manusia nak pergi duduk dengan malaikat yang tak boleh.
Sebab tu saya kata walau ja'alnahu malakan, kalaulah Allah Taala nak jadi malaikat, juga Allah Taala kena jadi rupa seorang laki-laki. Ini orang panggil cabari Allah SWT. Nak cerita degilnya orang kafir itu. Wala labasna alaihim ma yalbisun. Dan begitu juga kami akan meragu-ragu ke atas mereka itu sebagaimana mereka ragu-ragu. Ragu ni orang panggil jadi tak cerak lah. Jadi apabila malaikat mari juga dia jadi syok. Buat menjadi meragu-ragukan sebagaimana yang mereka ragu-ragu. Ayat kata walaupun Tuhan turun waktu malaikat, maka mereka dia jadi syok situ. Dia ada ragu-ragu situ. Dia jadi tak cerak situ. Sebab buku tu hari yang mari tu saya beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau ja'alnahu malakan, dan jikalau kami jadikannya malaikat, la ja'alnahu nasab, kami jadikannya rajulan, seorang laki-laki juga. Wala labasna alaihim, maka jadilah mereka itu ragu-ragu, tak cerak juga sebagaimana yang mereka duk ragu-ragu. Ni orang panggil cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita degil ataupun zalim ataupun orang panggil buruknya hati al-musyrikun wal kuffar, dan dia nak beriman dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablika, dan sesungguhnya telah bersenda-senda lah, dan telah mengejek-ejek lah dengan rasul-rasul min qablika, sebelum daripada engkau. Jadi ini adalah sebagai Allah Ta'ala nak redha Nabi Muhammad lah. Tak sadar masa pelik lah. Sebelum pada kamu daripada rasul-rasul dulu, daripada rasul-rasul sama ada nabi-nabi dulu, nabi dan rasul dulu semua tu kena duk bakit bahau berlaku ataupun duk ejek-ejek berlaku. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika, dan sesungguhnya diejek-ejek dengan rasul-rasul yang sebelum daripada engkau ya Muhammad, rasul-rasul dulu. Fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka akan mendapatilah orang-orang yang sakhiru minhum, yang bersenda-senda, berlagak-belagak daripada mereka itu, ma kanu bihi yastahzi'un, akan apakah yang mereka itu berlagak-lagak. Ayat kata nabi-nabi dulu pas sepatu. Orang yang istihza dengan nabi-nabi dulu, dengan rasul-rasul dulu, akhir hujung jatuhnya tak nak selamat berlaku. Kalau kita tengok pada kaum nabi kaum nabi nabi-nabi dulu, daripada kaum kaum Samud, kaum Tubba, dan juga kaum Nabi Musa, semua tu diseksa dengan berbagai-bagai seksa. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ard. Katakanlah wahai Muhammad dah kepada mereka itu, siru fil ard, cuba kamu jalan dalam muka bumi ini. Maknanya jalan tengok dalam sejarah dunia. Mana siru fil ard ni, jalan tengok dalam sejarah dunia. Semang zuru, kamu dia cuba kamu perhati. Mana zuru ni, cuba kamu tengok dan perhati. Kaifa kana akibatul mukazzibin, bagaimana akibat orang yang mendustakan rasul-rasul. Allah Ta'ala suruh Nabi kata kepada kufar, kepada musyriku, kamu nak tahu natijah je, cuba perhati tengok pada kau-kau dulu. Daripada kau dalam ayat yang kita selalu nak baca, dari kau dia kata kazzabat adun fakaifa kana azabi wa nuzur inna arsalna alaihim rihan sarsaran
fi yaumin nahsin mustamir. Adik kau'at tu Allah Ta'ala azza dia dengan ribut. Rihan safsarani, ribut yang kuat. Hingga sampai menghancurkan semua. Kau'at. Itu tersebut dalam surah Ar-Rahman. Kau samuk. Kazzabat Samud bin Nuzur. Faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu. Inna idhan lafi dalalin wa su'ur. A'ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Saya'lamu ana ghadan manil kadzabur asyir. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum mustabir wa nabbihum annal ma'a qismatun bad. Yang sampai akhir ni. Akhirnya Tuhan waktu turun. Waktu turun apa dia? Sayhatan wahidatan fakadu kahashimil muhtasab. Jadi kau samuk ni Allah Ta'ala peracur dengan sorong ribut. Kau Allah Ta'ala peracur dengan ribut. Ribut mari tak tahulah. Lebih pada ribut putih beliau lagi. Ada pun kau samuk Tuhan peracur dengan sayhatan wahidah, dengan kilat, dengan guruh kilat. Hingga sampai pecah ada telinga. Akhirnya ability hancur. Rebah ability. Tak ada seorang habuk. Itu kau. Kalaulah kita kata kau Nabi Musa, iaitu Fir'aun, itu tergelar dalam laut. Kalau kita tengok pada kau Nabi Nuh, seperti itu. Mari boh selai dunia. Nak murih kepada orang-orang yang deraka kepada Nabi Nuh, sampai selai dunia habis dia. Tinggal tak berapa orang. Itu dayak kata kau dulu yang deraka kepada Rasul-Rasul dan ada Nabi. Dan maka Allah Ta'ala turun macam-macam. Maka umat Nabi Muhammad pun seperti itu. Tapi oleh kerana umat Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad di akhir zaman, mana akhir Nabi, tak ada dan pahadan ni. Lalu tu Allah Ta'ala orang panggil turun bala tempat tupuk-tupuk ya. Allah Ta'ala turun bala tupuk-tupuk ya. Tupuk situ, tupuk situ, tupuk situ. Allah Ta'ala tak habis supaya kaum Nuh lah. Bukan Nabi dia habis tak apalah habis. Tapi kalau habis juga habis. Tak ada lah dunia tu. Kebat dah lah. Lalu tu umat Nabi Muhammad ni Tuhan hanya peratur jadi tupuk-tupuk. Di mana sepatut iaitu bala Allah SWT, maka Allah Ta'ala turun bala. Ini sebagai peringatan kepada kau. Dia tak beriman dengan Rasul dan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah Ta'ala mengajak kepada musyrikin dengan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala kata, "Qul ya Muhammad siru fil ardi." Jalanlah kamu di muka bumi. Maknanya tengoklah sejarah dunia ni yang berlaku dalam muka bumi ni. Sembang zuru, patut perhati. Ambil iktibar. Apa yang berlaku pada umat-umat dulu tu ambil iktibar. Yang diraka pada Nabi, itu dia lah. Dan begitu juga kaum Muhammad yang diraka kepada ajaran Allah SWT, maka tipu lah. Bala-bala yang kita nak nampak di dunia di hari ini tak kira lah. Di sana sini itu adalah hasil daripada amalan manusia berlaku. Allah Ta'ala tidak turunkan satu bala, melainkan ada je sabab-musabab. Sembang zuru, maka hendaklah kamu perhati kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana keadaan orang-orang yang mendustakan nabi-nabi dan rasul-rasul ini. Akibatnya tak ada selamat belaka. Tak ada selamat dan belaka semua tu ialah turun bala oleh Allah Subhanahu taala. Walaqad ustuhzi'a bi rusulin min qablika. Muhammad gitu juga. Umat-umat dulu pun dia istihza. Orang panggil dok berseda-seda, duk bye-bye. Dok orang panggil ejek-ejek. Istihza dia duk ejek-ejek, duk kata macam-macam, hak kata tak ada kena kira dah. Sebab tu orang panggil Muhammad tu gapo dia orang tak kata dia. Kufar Quraisy tu gapo dia tak kata pada Rasulullah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Nabi berdakwah di Mekah itu. Sebab itulah orang panggil itu adalah sunnatullah. Sunnah. Jadi apabila orang nak bawa pesaka Nabi kena gitu. Dia tak boleh orang panggil orang nak bawa pesaka Nabi itu duduk. Jadi sedih. Supaya duduk
Dalam bilik akaun dah. Orang nak bawa sangka Nabi, orang nak berdakwah, orang nak royak pada manusia. Maka tentu sekali dilepar dengan macam-macam tuduhan. Semua Nabi kita berlaku. Jadi kalaulah kita sebagai pendakwah, dan kita tak pernah dengar misalnya tuduhan daripada orang ramai lah. Maknanya pendakwah tu dia kena tuk tuan. Dia duk dakwah tu betul ke tak betul? Dia kena tuk tuan sendiri. Sebab dia tak ada siapa kata apa ni. Tu. Jadi kalau orang tak kata apa ni, dia kena faham kata itu adalah bukan salah. Salah cara. Dia duk dakwah ni salah. Sebab tak ada apa kata apa. Semua boleh belakang. Tu yang satu. Itu sunnatullah. Apabila ada tuduhan-tuduhan tu, tu yang panggil mula dapat kata bukan ialah itu adalah jalan-jalan yang betul. Tu pun yang kena cek. Supaya apa? Tuduhan itulah buat boleh seseorang tu, pendakwah tu yang boleh cek. Bukan dia salah satu-satu perkara yang menyebabkan orang panggil boleh jadi pelajaran pada dia. Tapi dalam ayat tu dengan cara umumnya, apabila orang nak bawa pesaka Nabi sebagaimana yang dibawa yang disebut oleh Allah SWT dalam ayat-ayat Nabi-Nabi dia semua tu tak nak boleh berlaku. Mana kena tuduhan macam saya tuduhan. Kita sampai orang lain lah ambil Nabi Muhammad sendiri macam saya kata tuduh. Gila biasa. Sihir gila punah akal macam-macam. Bukan sekadar kata. Dihambak nak bunuh, dihambak nak benci. Apa pula orang panggil macam-macam lah. Kalau kita nak tengok. Sebab tu kalau kita tengok imam-imam mazhab pun seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal. Tengok siapa disuruh dia tu. Raja suruh dia tu kata Quran ni makhluk. Dia saya kata. Akhirnya dimogok, mati legok. Itu dah yang kata ulama-ulama yang warasatul anbiya tu, yang dia bawa agama Allah Ta'ala tu. Makna sebab itulah bagi pendakwah, orang yang bawa saka Nabi ni, orang yang nak berdakwah ni, dia kena cedek dengan alat-alat yang sempurna. Kenapa dia alat yang sempurna? Ialah alat yang penting tu dalam dia nak menahan dia daripada bala setuhan tuduhan dia supaya tidak jadi serabut, tidak jadi masalah dia. Ialah alat dia je at-tahajjud fil lail. Semaya tahajud ibadah, doa pada Allah Taala ibadah. Dia naik semangat lah. Dia naik semangat bukan nak sebab iman dia tambah lah. Dia rasa sedap lalu. Lalu tu dia tak rasa lemah. Kenapa apa? Malam dia isikan dengan ada solat tahajud, solat apa. Tu. Maka melalui solat tahajud, melalui doa dia, melalui bermunajat dia dengan Allah SWT, Allah Ta'ala buka fikiran dia, buka hati dia supaya dia boleh cari jalan keluar dalam dia berdakwah kepada Allah SWT. Dia panggil sunnatullah yang satu. Sebab tu lah orang panggil. Dan kita nak tak nak, kita sebagai orang Islam ni, dia kena jadi kena jadi orang terima saka Nabi belaka. Semua kita kena berdakwah belaka. Sebab tu dah panggil kalau masa kita tak berhidup orang panggil amalan tahajud pada waktu malam, sedialah kata kita nak boleh berdakwah. Berdakwah mengikut agama Allah SWT. Tentu sekali orang panggil kena sekali maka toya lah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada iman, dia nak tabah dia. Kena kata dia pun turun. Kena tuduh sekali dia pun turun. Tak berani kan? Sebab apa? Tetapi apabila dia ada iman, dengan melalui dia duk tiap-tiap malam, maka dia tak ada masalah. Itu ayat kata sunnatullah yang satu. Sebab tu Allah Ta'ala tak da'bus salihin ialah bermunajat pada waktu malam. Sebab tu setinggi-tinggi amalan bagi seorang mukmin ialah supaya malam. Habis itu tak
pukul 3 sampai pukul 4.30 ataupun pukul 2.30 sampai pukul celah tu panggil sul-suli itu, situ tempat Tuhan bagi nak cari mubaligh dia ataupun pendakwah dia, orang yang nak terima pesakar Nabi. Situ dia bagi. Situ dia boleh duduk kecek, boleh duduk belajar. Maka baru pagi segar. Mula dia pun terbaik dalam dunia pula. Dia pergi kutub dakwah, kutub mengajar, kutub itu dah ayat kata orang panggil mubaligh daripada Allah SWT yang terima pesakar Nabi itu, dia kena ada tu. Kalau tak ada tu, orang panggil tak berjaya lah. Tidak ada benda yang boleh nak menolak dia supaya dia terus dalam berdakwah dia dalam membawa pesakar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah maka sini dia kata walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika, dan sesungguhnya telah diperseda-sedakan dengan rasul-rasul yang sebelum daripada kau ya Muhammad. Ya kamu yang di mana tiap-tiap mereka itu bawa agama Allah Subhanahu taala, semua tu kazzabu, semua tu pakai bahau lagi. Wastahza'u, semua tu pakai buat mengejek-ejek lagi. Buat tak penting. Fa ahlakahumullahu bizzalikal kufri wat takzib, maka akhirnya dibinasa oleh Allah dengan sebab kufur dan dengan sebab pakai bahau dengan rasul-rasul dia. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka itulah apa yang mereka duduk buat ejek-ejek, itulah bahasan Allah SWT yang Allah Ta'ala dan menghancurkan dan Allah Ta'ala waktu bala, maka orang panggil itulah akibat tiap-tiap rasul yang satu. Dan sebab itulah untuk nak jaga dan supaya kamu tidak menjadi orang panggil umat yang deraka pada nabi-nabi dan tidak diturun bala oleh Allah SWT, maka kena jaga benda-benda tu. Habis itu kabar dia ya Allah Ta'ala kata juga qul ya Muhammad liman ma fis samawati wal ard. Liman, bagi siapakah ma fis samawati wal ard, perkara-perkara di langit-langit. As-samawat, 7 lapis langit itu, benda yang ada di 7 lapis langit daripada makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala jadi itu banyaklah, daripada golongan malaikat, daripada nabi-nabi, daripada semua tak kira. Wal ardi, dan bumi, untuk siapa? Yang Allah Ta'ala jadi, perkara di langit, perkara di bumi ini, makhluk-makhluk Allah Ta'ala jadi itu, jadi untuk siapa? Tuhan jadi malaikat untuk siapa? Tuhan jadi segala-gala jin, dia untuk siapa? Tuhan jadi manusia untuk siapa? Dia Tuhan jadi batu untuk siapa? Tuhan jadi segala-gala benda makhluk yang Tuhan jadi, daripada binatang-binatang semualah. Bagi apa yang ada di langit dan bumi semua dia mana? Tuhan jadi apa? Untuk siapa? Siapa yang duk tadbir dia? Siapa yang duk kontrol dia? Siapa yang duk bercara ke dia? Daripada kecil jadi besar, daripada tak ada pada ada. Allah Ta'ala jadi ada. Orang panggil di antara langit bumi, daripada oksigennya, daripada segala-gala benda semua lah, tak kira lah. Sama ada benda manusia, sama ada jin, sama ada jamat, ada benda-benda orang panggil batu-batu dan juga binatang-binatang semua tu, ya makhluk yang tu ya. Malaikat, jin, batu-batu, batu binatang. Lepas tu makhluk lain daripada tu daripada langit, bumi, matahari, bulan, bintang, segala-gala semua tu makhluk Allah Ta'ala jadi untuk siapa? Adik Allah Ta'ala suruh Rasulullah kata kepada musyrikin Mekah, qul ya Muhammad liman ma fis samawati wal ard. Untuk siapa yang dijadikan langit-langit dan bumi dan bagian dalam langit dan bumi, termasuk manusia dan jin.
Maka Tuhan kata kul, katakanlah semua itu adalah lillah. Semua itu pada Allah SWT. Yang Allah Ta'ala jadi itu adalah hak besarnya, maslahatnya untuk manusia gajinya. Tuhan jadi malaikat sungguh pun untuk manusia dan untuk jin. Tuhan jadi langit untuk manusia, untuk jin. Tuhan jadi binatang untuk manusia, untuk jin. Dan Tuhan jadi semua tu untuk manusia dan jin. Dalam ayat lain Tuhan kata, huwallazi khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Huwa iaitu Allah, allazi khalaqa, yang telah menjadi lakum untuk kamu hai manusia. Ni. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Gapo dia ma fis samawati wa fil ardi? Malaikat, Tuhan jadi malaikat untuk kamu. Hai manusia. Tuhan jadi binatang untuk kamu, hai manusia. Tuhan jadi batu, bukit, hai untuk kamu, hai manusia. Itu Tuhan kata sendiri. Huwallazi khalaqa lakum. Tuhan jadi semua untuk kamu, hai manusia. Ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi malaikat Tuhan jadi untuk kita. Kubah sama telur. Jadi orang panggil. Jadi kalau tak sebab Tuhan nak jadi manusia. Tuhan tak jadi dia segala-gala benda Tuhan tak jadi. Adi. Sebab itulah orang hak sutai yang terjadi. Orang hak sutai, makhluk hak sutai yang terjadi. Apa dia? Manusia. Mula-mula terjadi kamu. Mula-mula terjadi aras. Tu kita ngaji dah. Makhluk hak mula-mula terjadi aras. Sama tu ada orang tanya. Apabila dia jadi aras, Tuhan kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Orang tanya kata, sebelum Tuhan jadi aras Tuhan duduk mana? Jawab Syekh Ibn Taymiyah, jawab Syekh Ahmad. Ya ta Allah kana wa laisa lahu syai. Allah Taala ada, tak ada perkara. Allah Taala ada, tak ada perkara. Belum pada Tuhan jadi arah ni. Dah mula-mula Tuhan jadi arah. Sebelum pada Tuhan jadi arah ada, Tuhan duduk mana? Dia masa dia dah otak manusia dia tanya. Maka dia jawab kata, Tuhan ada dan tak ada gapo dia ada. Tuhan ada, tak ada gapo dia ada. Tu bahasa Melayu tak pelik pun tahu. Tuhan ada, tak buat ada apa sekarang. Tuhan ada, pos sekarang tak ada pos sekarang. Tekah tak ada pos sekarang tu, Tuhan jadi arah mula-mula. Tuhan jadi arah. Lepas ada Tuhan jadi arah tu, Tuhan jadi air. Lepas ada Tuhan jadi air tu, Tuhan jadi kale. Lepas ada Tuhan jadi kale tu, Tuhan jadi loh. Loh mahfuz, kata loh mahfuz tu. Lepas pada Tuhan jadi loh mahfuz tu, baru kale tu dia tulis qada takdir manusia ajar tak ajar kamu semua. Allah Taala kau itulah kau tak ada. Tak ada pun Tuhan tulis. Tuhan tulis kau tu tak ada lagi. Doa tak ada Tuhan tu siap dah. Ilmu Tuhan tu tulis dah di lauh mahfuz tu. Ada tak nak jadi lagi, jin tak nak jadi lagi, malaikat tak jadi, tak nak jadi, tak nak jadi. Tu mula-mula dah ayat mula-mula. Dia tulis siap dah berlaku siap. Orang panggil di lauh mahfuz. Dia tertulis ada oleh kali hak yang taklah jadi. Ada kali yang pak tu. Arrah ai kali lauh. Hak tu mula-mula. Tak ada lagi lain. Lepas tu baru Tuhan jadi lagi, Tuhan jadi bobi, Tuhan jadi segala-gala. Dia lepas dah tu jadi makhluk semua tu dalam masa 6 hari. Fi sittati ayyam. Tuhan jadi sudah daripada Allah Ta'ala jadi makhluk fi sittati ayyam tu baru tu ada tsummastawa 'alal arsy. Lepas pada Tuhan jadi tu baru Tuhan beristiwa atas arsy. Bahas itu adalah terus kaca hal lebih pada tu.
Jadi ahlul kalam dia nak tanya, duduk tarah sana, duduk cokoh apa kita, mula ya barilah otak buruk dia mula nak bari. Kita tak ada kena tanya dah belah tu. Tuhan kata ya istiwa atas arah, istiwa atas arah, tinggi atas arah, tinggi atas arah. Suruh duk fikir buat tak su. Fikir buat tak ada. Ada. Tu suruh khoya. Hak khoya tu lah pula jadi kok tu jadi tu biar manusia tu. Ya bertiga Tuhan jadi di hari salah. Tu makhluk yang Tuhan jadi. Lepas pada Tuhan jadi semua tu, dan akhirnya Tuhan jadi Adam tu. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Aku jadi kepada kamu untuk kamu yang manusia. Jadi Tuhan jadi ular untuk manusia. Apa tu hikmat kita yang tak tahu. Tuhan jadi cacing untuk manusia. Tuhan jadi kawan lipah, ikutlah semua Tuhan jadi untuk manusia. Cuma kita tak tahu. Kita ni ilmu terhad. Tak boleh tahu. Jangan kau nak tahu benda lah tu apa. Quran semua ni pun tak tahu. Padahal kita tahu Tuhan jadi apa lipah. Kita tak ada kena duk cek tanya lah Tuhan jadi apa lipah. Sungguh kan Tuhan jadi lipah untuk kita, untuk manusia. Jadi orang panggil pada duk kaji hal lipah kaji Quran ni tak kena tahu. Cuma kita faham kata Tuhan ayat kata Tuhan jadi lipah, Tuhan jadi apa ni ular, Tuhan jadi apa saja untuk kamu hai manusia, untuk faedah pada kamu hai manusia, ada masalah pada kamu hai manusia. Apa tak lagi bukau pakai data semua tu Tuhan jadi untuk kamu. Mu tahu kau datu jadi lah. Hak yang mesti kamu kena tahu, kena cek juga. Ni gaji Quran ni. Hak ni kita tak nak gaji, usaha lagi setengah-setengah kita bahkan banyak ke manusia. Quran hak dia sendiri depan dia tak nak gaji, duk bagi benda lain. Deh. Bukan berarti untuk sewa gaji benda lain. Gaji hak Tuhan dulu, lepas tu gaji lah lain. Asyik tu dak ya. Dia jauh tinggal Quran tak nak gaji sikit hambuk. Deh. Hidup mula-mula daripada kokai lalu dah. Tu dia bagi. Tu mula situ. Alih botol tahu mana. Ada kita nak ajak di mula. Bukan tak saya tak boleh gaji kokai. Gajilah kokai pun. Tapi gaji alih botol dulu. Ayat atas nak kira daripada mula-mula. Dia orang panggil jok. Lepas tu, duk kau gaji kau tu bagi 3 Quran. Dia bagi tua, tak ada berasa nak gaji dalam Quran. Ada orang ada kau mula-mula itu duk. Duk ABC. Lepas bagi tua baru nak mula gaji alih bo. Dia tak boleh gaji. Masa lain dah. Umur 20 dia gaji alih bo tu. Dia tak boleh gaji. Dia tak ada perasaan dah nak gaji. Tak ada perasaan dah nak gaji. Apabila sampai umur 50, 20 dah gaji alih bo tu. Dia ada alih dah. Atau mudah kata nak bagi gaji kelas 1. Dia ambil papan hitam tulis kahwa aku tak ada alih dah. Habis dia tak gaji saya. Dia tak gaji je. Sekali botol itu tak gaji tua. Sebab itulah bagi benda ni yang kita tak boleh duk fikir. Habis tu kalau bahasa kita jadi pasal tu dah kita pisahlah bagi kita lepas dah umur 40-50 kepada anak cucu kita kena ingat jangan jadi seperti kita. Gaji agama dulu, gaji ahli motor dulu. Lepas tu kau gilah lain. Baru dia tak tiga. Dia Quran pun dia tak tiga. Akhirnya tua pun. Sahabat yang reti dah. Celah-celah tu nak pergi hak lain pun lagi dah kita berasa. Tu dah ayat kata kita kena duduk bergaji agama dulu. Kalau kita dak maka ada cucu kita kena pisah satu. Tu yang panggil Quran. Tuhan tak nak suruh kacau gaji. Hak dunia pasal mana dia orang panggil hak bitai pasal mana tak. Semua tu ilmu Tuhan belaka tapi orang panggil Tuhan tak nak suruh gaji hak tu. Gaji hak dia dulu. Pakau gaji hak tu. Mudah-mudahan gaji agama dulu pakau gaji biasa. Gajilah orang panggil tauhid dulu, pak gajilah orang panggil duk gaji kanisa. Gaji hari gajilah. Ataupun pergi sekali hengor
hak persegi sekali. Hego. Bukan nak boleh sangat tapi hego sikit. Pada hak tinggal asam, duk pergi hadap aku. Ada utiasa, kadisa, sangkomsa dan sebagainya ada. Qur'an, tauhid, taupo. Atau pagi, saya lah pagi. Apabila kita mula pilih daripada awal lagi kita nak pergi kat dia, maka tak seharaplah kata akhir dak potong pergi kok. Kok akhirat dia tak pergi. Dia tak pergi. Tak pergi. Illa man rahimar rabbuhu, boleh ke orang yang dah Tuhan kasih. Ada. Lepas tu Tuhan nak kasih siapa dia tak rabah kalau Tuhan kasih pun. Tu. Orang panggil sebab tu lah orang panggil walaupun macam mana dah kita kena orang panggil taubatlah kepada Allah Subhanahu taala. Kalau kita lalu pasal jalan semua sakit lah. Kita rujaklah kepada Allah Subhanahu taala. Dia kita ngaku salah lah. Marilah kita gaji. Walaupun lewat dah pun mari gaji. Tengok ni kalau kita tak gaji Quran kita tak boleh tahu benda-benda pasal ni. Banyak benda-benda kalau gaji benda-benda yang bukan Quran ni kita tak jumpa lah. Kita tak boleh tahu. Tuhan kecek macam mana. Tuhan susuk ayat dia macam mana. Berasa malah ada kalau kita bagi gaji ayat ni. Sumpah tak yang kita gaji bukan Quran. Dia pula orang panggil majlis yang kita duk gaji sini. Ya Tuhan kata gaji dia tu sumpah orang panggil. Dia ada sebut nama. Ya tak ada. Ya tak ada. Ya ada tempat kita gaji Quran. Pak duduk dirasah Al-Quran. Duduk mudarasah Quran. Sebab kita ni ada. Tak ada majlis pasal dia tak ada sebab tu. Dan kebaikan yang Allah Ta'ala sebut melalui hadis sahih tadi. Itu ayat kata kelebihan dan benda-benda ni. Jadi ayat kata ayat ni yang Allah Ta'ala katalah Muhammad liman ma fis samawati wal ard qul lillah. Kepada siapa benda yang dalam lautan ni dalam bumi ialah kepada Allah. Kepada Allah belaka. Tak usah siapa yang besar diri je lah. Duk wasang dabel setara mana apa semua tu ada kena klik jumpa dengan Allah Subhanahu taala. Allah Taala kataba ala nafsihi ar-rahmah. Allah dia paksa. Dia panggil paksa. Kataba dia tulis fardu ataupun paksa. Fardu tulis, kataba ada tulis. Ataupun fardu seperti ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba ya ayyuhallazina amanu kutiba ala siyam ditulis kat atas kamu di puasa. Apa dah ditulis? Di fardu kat atas kamu di puasa. Tulis fardu dah semua. Yang Allah Taala kata sini, Allah Taala kata kataba ala nafsihi ar-rahmah. Tuhan paksa, Tuhan fardu tadi dia. Dia bukan orang paksa. Dia paksa diri dia sendiri. Maknanya dia orang panggil istilah kita nak kata lebih pada tu. Tuhan paksa diri dia seolah Tuhan buat jadi diri dia panggil ar-rahmah. Dah. Buat jadi diri dia tu kasih lebih banyak pada orang lain. Kataba ala nafsihi ar-rahmah yang Allah Taala tulis dan paksa diri Allah sendiri itu ada je luah je sifat rahmat. Itu di ayat kata sini ada pada dalam hadis Nabi kata ada inna rahmatallah ghadaba ala inna rahmatallah rahmat Allah Taala tu taglibu ala ghadabihi ialah mengalahkan kemarahannya. Dia ni dah maknanya sifat rahmat Allah Taala tu mengalahkan sifat marah. Maknanya dia kata dalam Allah Taala ada juga sifat marah. Sebab seorang manusia ada sifat kasih belah pun ada. Sifat marah pun ada. Manusia dia tabiat sifat marah lebih banyak pada sifat kasih belah. Manusia ni tabiat asal semula jadi sifat marah lebih banyak daripada sifat rahmat. Sifat rahmat tu orang panggil sikit sangat. Tapi
Dengan melalui dia tu ada iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iman tu dia paksa supaya sifat marah tu dia panggil ada habis ataupun kurang dan timbul sifat rahmat banyak dan lebih pada sifat marah. Hak tu kerana apa? Kerana dia beriman dengan Quran. Berubah sikap seorang manusia daripada marah kepada tak marah. Tu dengan melalui Quran, dengan melalui iman. Kalau tak ada iman, tengok orang yang tak ada iman, cuma kita perhati tengok. Kecek sini marah aku tak boleh, kalau aku tu ya tu. Orang yang tak ada iman, kalau aku tak boleh sikit ku makan dapat, tu orang panggil orang tak ada iman rasa tu. Ada. Tak boleh sikit pun makan kena dapat dah. Tak dapat sungguh pun dapat kecek pun telur. Mana tanda kata tak ada iman. Tapi orang ada iman, dia tak kecek satu. Ada sikit sebanyak orang panggil maaflah dia, orang panggil makna dia susah dia. Dia cari macam-macam sebab dia ayat kata maaflah dia, sebab dia gitu macam-macam. Hatu orang yang ada iman. Tu tanda dalam hati. Tu manusia. Tapi Allah Taala ni sifat rahmat tu banyak pada sifat marah. Tapi dia marah sungguh lah. Hati dia panggil sifat rahmat Allah Taala lebih luas daripada sifat marah. Dan sebab tu dia kata sini kataba ala nafsihir rahmah. Allah Taala tulis dan fardu kat atas diri dia tu rahmat. Walaupun dia tengok orang deraka kepada dia, orang lawan dia, orang kata huduh dia royak tak ada siapa nak dengar. Allah Taala ada ayat Quran, ada ayat susah awak tak kerti. Bagus tak kalau bahasa orang panggil, kita kata kalau bahasa larajo. Yang tubik khamsah gitu. Orang di bawah dia awak tak kerti, paling belakang. Bagus tak? Ada kena kecek. Tapi Allah Ta'ala yang tu ayat dia larang jangan buat gadi-gadi, buat tak. Tak bagus juga. Tapi oleh kerana sifat rahmat dia tu banyak, bagus juga. Tapi ada sifat rahmat aja. Belalah hati dulu. Takut-takut sehari esok lusa ke dia nak sesal ke, dia nak taubat kat aku ke. Tu. Tu hawi bahasa. Ada sifat marah, kerana ada sifat rahmat lebih kuat lagi. Lalu tu timbul orang panggil Allah Taala apa dia? Peluah bahasa. Bukan tak ada peluah bahasa. Belalah. Tinggal dia dulu boleh seminggu. Awak tak reti. Seolah je Allah Taala awak tak ambil kira pada. Tengok seminggu dia nak taubat dah. Kalau tak taubat lagi tu tu dia tambah pula dah. Tambah dosa tu kau jadi banyak. Mula 10 aja. Duk sampai seminggu tak taubat jadi 20. Duk sampai setahun jadi 4,000. Duk sampai 10 tahun jadi 4 juta. Tu. Dosa tu lah ke? Oleh kerana dia tak taubat, dia pelawak. Hingga masa dia pelawak ni, dia banyakkan sendiri tu panggil dosa beranak. Dia panggil dosa beranak. Sebab tu Tuhan yang suruh taubat halal. Kalau tak sewa jadi habis. Habis dosa taubat halal habis. Buat semula, lain semula pula. Kalau tak taubat tahap tu duduk beranak. Okay. Tengok siapa kek. Dia bersambung kek. Dia tak lah ya. Tapi kerana kita duduk ihmal, duduk pelewat masa taubat. Sebab tu Nabi ayat tu, taubatlah. Aku lagi taubat 100 kali sehari. Ada. Aku lagi Nabi ayat tu, aku lagi taubat 100 kali sehari. Tak ada dosa Nabi tu 100 kali sehari. Lepas tu kita manusia duduk dosa tiap-tiap minit. Tak ada kuasa nak taubat. Tuhan pun yang bermasa ya. Sebab tu lah panggil hasil daripada kita tak taubat tu jadi hati hitam. Hati dak ada hitam tu mula sikit je. Lepas tu dia orang panggil dosa duk pateda. Duk semua makrai je. Makrai sikit je mula-mula tu. Tapi tak ada pada ke dia. Dia kau khayal sampai aduh jatuh habis. Lewat apa lah. Dosa apa sebab tu? Sebab tu apabila kita berdosa kita tahu dia berdosa, taubat lalu. Masuk sejak sembahyang. Taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala tu saya dah.
Ada ayat tentu gitu Allah Taala. Tak ada payah pun Allah Taala. Tak ada kena belajar bahasa ayat sedap, mudah-mudah teh bahasa Melayu reti bahasa apa lagi. Masuk supaya Allah, apa tu teh maaflah aku. Silap tak ada. Dia. Dia cek Allah Taala diri. Yang satu ya kita Allah Taala kalau kita duduk jadi molek kita dah buat satu. Allah kataba ala nafsir rahmata la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. La yajma'annakum la supoh la qasam ya. La yajma'annakum demi. Ada supoh ni. Demi ni supoh. Bukan demi demam tu bukan. Demi supoh. Waktu demi. Lah demi tu padah gari tu panggil demi. Dia demi. Bahasa Melayu dah. Dia panggil qasam, supoh. La yajma'annakum demi akan dihimpun kamu ila yaumil qiyamah. Hingga sampai hari kiamat. Allah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. La yajma'annakum demi akan dihimpun kamu hingga sampai kiamat. Maknanya amalan yang kita dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita dak buat benda-benda yang Allah Taala marah tadi. Allah Taala akan himpun dosa kita. Hati tu. Doa atas hingga sampai kiamat. Mudah hidup lama mana? Ya hari kiamat dia maksud hari kiamat dia. Hari kiamat dah semua seseorang yang bila? Tiap-tiap orang yang ada hari kiamat. Hari kiamat yang malam mana? Lalu dia tak panggil kiamat. Apabila yang mati pun, hari yang mati tak panggil mula kiamat dah semua dia. Pada mula kiamat dah semua dia. Lepas pada tu yang akan dapat ada balasan. Kalau baik-baik, dosa-dosa. Kalau jahat, lah kubur yang kena ada azab dah. Hati pakai kiamat dah tu. Bukan hati bila kiamat. Kalau gitu, apabila mati hari ni, tak hati kiamat tu. Ada lagi 4 juta tahun misalnya. Celah tu tak kosong saja itu. Tuhan tak ada balas apa. Dah. Mati bila? Orang duk usau tu belah-belah dah malaikat duduk. Dia kalau dia coba malaikat duduk doa. Kalau masa dia tu duk usau duk pergi kubur tu. Orang panggil kedua malaikat duk ladak dah belah-belah. Masuk dalam kubur malaikat bagi lalu. Lepas tu macam-macam. Kalau jahat, kalau gapo semua dapat seksa situ. Tu bagi kiamat. Mana je hari kiamat dah semua manusia, ialah yang mati bila tu mula kiamat. Tengok siapa tu bila tu, tak tahulah tu. Tu yang bagi. Mula kiamat pun boleh panggil, mula akhirat pun boleh panggil. Akhirat yang mula situ ke? Akhirat tu. Hak tu hak lama, hak tu yang kata akhirat ni lama. Dia sebentar ya. Dia kita hidup 20 tahun. Tu ya. Umur kita. Hidup 40 tahun tu ya umur kita. Sutret 60 tahun tu ya umur kita. Lepas tu, lepas tu hak lama. Dah hidup tak ada mati dah lepas tu. Mati hidup kelak sebelah tu bagi dak akhir je bagi dia luk dari aku je tak ada lah habis dah mati. Hak tu hak lama. Tapi bagi orang yang tak fikir, dia berasa sepuluh dok serodok tahun dia masa 20 tahun, 30 tahun dia. Ataupun dok serodok star. Turut nafsu serodok star je. Pakat-pakat dua, tengah-tengah malam hidup ke atas selah. Hidup ke benda, hidup ke mana tak kira lah. Orang panggil ada rabai nafsu star. Lepas tu orang panggil itulah hasil daripada tak fikir hidup akhirat, makanya jadi gitu. Tak fikir untuk akhirat, habaq tu dia kena mula daripada budak-budak lagi kena gaji agama. Baru yang fikir akhirat, tak bubuh agama dia tak fikir.
Tu dia panggil awal hari akhirat. Sebab hari dunia dia walaupun orang panggil dunia ni kalau nak kira kita nak kira bagi siapa keluar ni berapa ribu tahun, berapa juta tahun. Tak kira tak boleh. Tak kira tak boleh. Cuma kita boleh kira je. Sebagaimana kita nak ajin apa ada jok daripada Tuhan jadi ada. Ada bagi turun tak ada dia ni dihalau daripada orang yang duduk dalam serga dah je ada ke hawa je orang lain ada. Hak duduk dalam serga sungguh dah. Lepas turun dia. Orang lain tak ada siapa duduk dalam serga. Apabila ada bagi turun siapa ke ada sebagaimana dia disebut ada siapa ke Nabi Nuh ni 1000 tahun. Ada hidup 1000 tahun dah. Pajak dia ada siapa ke Nabi Nuh 1000 tahun. Ada 2000 dah kita kira situ. 2000 tahun dah. Pas kita lah ni baru 10 ya. Masa lama dah. Masa lama dah. Apa tu jok daripada ada bagi Idris bagi dok kata lama mana. Tiap-tiap seorang Nabi tu ribu-ribu tahun tak boleh. Itu. Ribu-ribu tahun. Para rasul sebagaimana disebut rasul sendiri itu bukan 25 orang. Kalau kita disebut ni sebagaimana kita nak gaji disebut ni rasul tu memang 314 orang rasul. Dia cuba nak sebut dalam Quran dia. Pada Nabi berapa ratus ribu Nabi saja. Nabi saja sebagaimana disebut Nabi saja 325,000 Nabi. Nabi lagi rasul 313,000. Rasul yang kita nak sebut dalam Quran 25. Tu. Lepas tu ayat kata ada dunia ni lama, berapa ribu tahun. Tu hak yang kita boleh tahu. Orang panggil dah pakar-pakar gitu. Walaupun gitu, umur dunia ni nak tahu dah sebuah pada hari akhirat. Apa mana? Tuhan sebut dalam Quran. Satu hari akhirat. Satu hari akhirat miqdaruhu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sadah. Ada dalam surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij tu dah sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Hadis surah Ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sadah. Satu hari. Dia baru 50 tahun. 50 tahun, 40 tahun. Ataupun orang panggil jok daripada Islam turun mula pada Nabi sampai ke hari ni 1444 tahun. Mahdi tak sampai sehari, tak sampai 2 minit hari akhirat lagi. Allah. Tak sampai 2 minit hari akhirat. Sehari akhirat ni 50,000 hari dunia Allah. Pasti dia benda siapa dia? Kalau kita kata koyak ni Tuhan koyak diri. Tuhan koyak diri. Wajib hari akhirat. Wajib itu 50,000 tahun. Dunia siapa satu hari akhirat. Jadi maknanya ni hak yang kita duduk ni 60 tahun, taklah 60 tahun kita duduk ni dah sebab pada hari akhirat kita dengan nanti akhirat. Tak siapa ni dengan nanti akhirat. Oh ya ada apa ni? Masa hak yang manusia duk berbago, duk sedih, duk gapo bagi. Lepas tu dah sebab pada akhirat tu bagi orang yang tak fikir akhirat, orang yang paling bodoh sekali dalam dunia. Orang yang tak kira akhirat, orang yang paling bodoh sekali, orang yang tak tahu lah benda-benda. Sebab itulah kita gunakanlah masa yang ada lagi kita ni. Tinggal melalui bagi kita nak duduklah ada, nak duduk kita nak duduk dengan Tuhan. Maka nak duduk dengan Tuhan salah satunya kita gaji ayat dia ni duduk dengan Tuhan dah. Semaya jadi kosong, kita duduk dengan Tuhan tu. Semaya tahajud, kita duduk dengan Tuhan tu. Lain pada tu
kita tak ada doa Tuhan. Yang pentingnya kita buat, lepas tu ada ikhlas. Dia bagi kita doa Tuhan. Hak tu serahlah pada masing-masing. Kita boleh cek tengok dah ada 24 jam kita doa Tuhan. Dia berapa banyak? Hak boleh tengok, boleh tengok je. Semaya lah. 5 minit. Tapi semaya 5 minit kita doa Tuhan apa ada? Ke kau dah hanya kita doa hanya 5 wik nanti ya kata Tuhan. Hak ingat Tuhan, lepas tu ada ingat. Dia tak ada ingat Tuhan, tak ada. Dia bagi itu tak ada untuk Tuhan. Allah bagi kalau kita tengok bagi kita puasa berat lah. Tapi kalau kita tak fikir, dia tak mari benda masa tu. Tuhan beri otak suruh kita fikir masa tu. Kalau kita tak fikir masa tu, tak berjaya lah. Maka sebab tu lah orang panggil kita nak gaji Quran ni. Kita nak minta Tuhan buka otak kita. Dia buka hidayah. Dia boleh kita baru duduk tengok. Ya tengok pada ayat Quran pun boleh pahala dah. Tengok je. Jeli mata tengok itu. Kata abah Tuhan tulis. Jeli masa tu boleh pahala dah. Tak serupa jeli hal lain. Itu dah ayat kata. Suk-suk balas. Suk-suk balas buka Quran tengok belah tengok. Boleh pahala dah. Allah. Benda masa tu kita tak say. Bukan kita tak say. Sebenarnya kita tak tahu. Jadi gambar lagi orang tak tahu. Padahal ada tak boleh benda. Ada. Dak ada dak kita tu berasa dak. Kita kena gaji, ambil kita kena gaji semua. Ajak hati orang tak ada gaji dia bagi. Mari gaji. Jadi ada berasa dak. Ada padu pada hari akhirat. Untuk dia sendiri bukan untuk orang lain. Itulah lebih kurang. Ada sebab tu saya kata la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Buat salah, buat jahat secara ada pun Tuhan beri masa. Hingga sampai hari kiamat. Hingga sampai mati. Apabila mati tu tak ada hipau. Dah hipau segala-gala amal yang buat buat tu. Hak boleh, tak boleh. Sampai hari kiamat. Hari mati tu tak hipau siap. Boleh tengok lepas ada tu. La raiba fihi. La raiba fihi ni tidak syak padanya. Cerak. Aku dak buat gitu. Dia bagi aku akan hipau segala amalan semua hingga sampai mati. Cerak. La raiba fihi cerak. Yakin pada la raiba fihi ni tidak syak padanya cerak. Jadi Tuhan lagi bagi takut. Yo ke setengah tu okey. Weh Tuhan tak cerak. Hadis Tuhan tak cerak. Dia Tuhan kata sendiri cerak. Aku dah hipau amalan semua tu. Hingga sampai mati cerak la raiba fi. Allah. Allazina khasiru anfusahum. Orang-orang yang telah merugi diri dia, fahum la yu'minun, maka mereka itu tidak beriman. Yang buat menjadi dia tu orang panggil dia tak beriman, maka dia buat jadi dia rugi sendiri. Dia sendiri. Mana dia akan rugi diri dia kalau dia tak beriman, kan rugi. Maka apabila dia tak beriman, maka dia telah merugi diri dia sendiri. Bukan merugi orang lain. Itu maknanya allazina khasiru anfusahum. Orang yang telah merugi diri dia sendiri. Fahum la yu'minun. Mereka tidak beriman. Jadi kalau tak rugi, beriman lah. Gaji lah. Ambil beratlah dengan ayat-ayat Allah SWT dekat sisi Quran. Semoga kamu tidak ada orang rugi supaya dia orang yang mereka itu merugi diri dia. Fahum la yu'minun. Itulah orang panggil di antara sisi ada ayat Allah SWT dalam ayat dalam ayat sampai ayat-ayat ke-11. Jadi ini pada itulah daripada ayat-ayat ke-7 hingga sampai ke ayat-ayat ke-11 daripada surah Al-An'am. Maka banyaklah faedah-faedah. Kalau kita nak tengok bagi dengan secara rekah pula apabila kita bagi tahu dah makna seko-seko yang kita terjemah pada permulaan itu. Lepas pada kita masuk pada syarah seko yang kita faham. Lepas tu mari kita nak tengok sekali lagi. Kita nak terjemah sekali lagi itu lepas pada kita gaji mari. Ia mari
berasa faham lebih banyak pula. Walau nazzalna alaika kitaban. Dan jikalau kami turun ke atas engkau kitab, sebuah kitab fi kertas, pada kertas, fala basuhu, maka boleh pegang bi aidihim dengan tangan. Laqala allazina kafaru, dah saya berkata orang-orang kafir, in hadza illa sihrun mubin. Sihir ni jatuh kata sihir mubin. Jadi kita boleh bagi faedah sini. Kalau kita nak tengok dengan orang yang ambil faedah ni, Allah Taala ada ayat atau degil orang musyrikin. Degil orang tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia untuk percaya macam-macam helak. Macam-macam helak. Terik dah jawab tak boleh. Itu orang tu orang tak ada apa. Orang tak ada iman, dia satu dah. Dia tak ada rasa rindu. Wa qalu laula unzila alaihi malakun, dan mereka itu berkata juga, laula unzila alaihi malakun, jikalau diturunkan atasnya malaikat. Walau anzalna malakan, dan jikalau kami turun malaikat, laqudiyal amru. Dah saya Allah Taala qada selalu. Ada dia malaikat turun ada dok qada ada turun bala dah lah pakai bu. Ada. Tak leduk dah lah. Sebala yuzurun, kamu tidak diberi tipu dah. Tak ada nak hati. Dia belakang turun, belakang temu dah. Tak ada kata aku luar, belakang bagi. Tak apalah aku nak beri duduk lagi boleh 20 tahun. Dah belakang tak gitu, dah dia bagi. Dia tak beri bagi, tak kerti pergi. Dah. Seolah je gitu. Belakang ni, dia suruh Allah Ta'ala. Habis itu Allah Ta'ala tak mau turun belakang. Sebab dia takut orang panggil. Tak selamatlah orang tu. Jangan ke pertama, tengok rupa pun takut. Tu sampai tu hikmat je tu tak turun belakang. Tu dah terasa mereka kata apa. Walau ja'alna malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun. Juga kalau Allah Taala nak turun belakang apa, Allah Taala tak turun rupa belakang. Kalau turun rupa orang lelaki juga. Sebab apa manusia duduk dengan belakang tak boleh. Jadi maknanya apabila waktu turun belakang atas rupa manusia, jadi syok juga tak cerak reda rupa manusia. Dia tak jadi rupa belakang, dia jadi kok tu pula. Habis itu tahu kata dia buat dalih gapo. Orang hidup seberimbang yang macam-macam yang dalih. Lepas tu walaqad istuhzi'a bi rusulin bi qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sesungguhnya telah berseda-seda dengan rasul dan sebelum pada kamu ya Muhammad, maka mereka itu akan berseda-seda dengan benda yang mereka duk berseda-seda. Tu. Jadi dia masa dia. Kalau nak bawa agama Tuhan tu itu masa dia. Adalah orang dan orang panggil bakit bahau berseda tu dia. Tengok sampai ayat setengah lagi. Itu ayat kata di antara ayat-ayat yang dapat kita dah setengah lagi. Ayat Allah SWT yang nak gambarkan kehendak Allah Ta'ala melalui ayat dia ni. Dan daripada tafsir Ar-Rahman, wa ala kulli hal, kita berdoa semoga kita diberi apa hidayah Allah SWT kita faham. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah sallallahu ala nabiyina Muhammad wa jazakumullah.